Apa yang Shima suka? Apa yang Shima suka? Hey guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Shima TV. So kepada korang yang selalu setia dengan channel Shima, terima kasih banyak-banyak. Walaupun Shima jarang upload video tapi korang tetap setia. Thanks sangat-sangat. Kepada yang baru singgah ke channel ni, kalau korang suka video seram, korang boleh tekan subscribe dekat bawah. Jangan lupa like dan tinggalkan komen korang, okay? Okay, sebelum kita start kita punya story, Shima mau share satu gadget yang Shima dapat daripada Plexstone. Okay, korang boleh pergi store dorang yang ini dekat Shopee. Shima dapat dari company Plexstone ni, khas untuk yang selalu kaki gaming ataupun kaki movie. Ni memang sesuai untuk korang lah, okay? Actually Shima dah try dia punya earphone wireless ni, tapi Shima nak unboxing juga untuk korang, okay? Shima dapat kotak kecil macam ni je. And then dalam dia, tada! Dia punya kotak simple je tau guys. Actually ni first time tau Shima buat unboxing dengan preview. So kalau ada kekurangan harap dimaafkan. Okay, Shima dapat daripada Plexstone. Yang ini For Life True Wireless Gaming Headset. Dia memang khas untuk gaming. Kalau korang memang kaki gaming, memang sesuai lah untuk korang. Harga dia pun tak berbaloi lah, berbaloi. Dalam lebih kurang RM65. Tapi kalau korang pakai kod Shima untuk beli, okay, yang tu nanti kita cerita. Sekarang Shima nak unboxing dulu. Okay, dekat sini dia ada 3 color tau. Dia ada hijau, merah dengan biru. Tapi Shima dapat yang color biru. Okay, dia punya box simple je. Then tada! Dia punya design memang cantik tau guys. Dia punya design, tengok. Dia punya design memang cantik tau. Okay. And then dia ada bagi satu ni supaya kalau kamu pakai daily chin kan, kamu pakai ni, jadi dia tak jatuh-jatuh. And then dia ada USB untuk charge. Dia punya guide. Dia punya guide dengan dia punya warranty card. Okay. So dekat sini dia ada casing For Life. Casing untuk dia cas sekali. Di sini ada lampu juga. Kalau kamu cas nanti dia ada lampu. And then 2 headset ni. Okay, apa yang Shima suka daripada wireless dari Plexstone ni is Shima ada beli juga tau yang Shopee yang harga RM20. Mau test konon yang wireless, tapi dia punya charging tak tahan lama. Okay, Shima sudah pakai ni. Shima sudah pakai berapa hari. Dia punya ketahanan cas tu memang okay. Shima main game hari tu 3-4 jam pun dia still ada charge lagi. Okay, ni contoh kalau kamu kasi masuk di dalam, dia ada lampu. Okay, and senang betul yang ni. Kalau yang RM20 Shima beli tu, dia pakai touchscreen lah. Tapi touchscreen dia tak bagus. Kalau kamu macam tertekan ke apa ke terus disconnect apa, kelengkabut lah kamu time kamu main game tu kan. Nah, yang ini pun Shima dengar music pakai bass, dia pun memang dengar memang best lah. Bukan sebab Shima dapat ni review free. Tak, betul, serius. Shima jujur kali ni. Shima bandingkan dengan yang Shima beli sebelum ni di Shopee yang biasa-biasa tu. Dia memang ada delay lah. Kalau kamu main game dia tak terlampau best, ada delay. Tapi kalau kamu pakai yang ni, yang For Life punya wireless ni, dia tak ada delay langsung. Macam tak ketara. Bukan, dia tak apa mau cakap ni. Dia punya delay tu macam tak ada. Kamu faham je tu apa Shima cakap. So, kepada kamu yang mau beli ni wireless daripada Plexstone ni, harganya dalam RM65, tapi kamu still boleh dapat diskaun 10% kalau kamu pakai Shima punya kod, iaitu XMOW569. Okay, pastikan time kamu check out tu, sebelum kamu bayar tu, time kamu check out tu, kamu kasih masuk ni kod. So kamu dapat 10% potongan. Okay, kalau kamu tak kasih masuk ni, macam mana kamu mendapat 10% tu? Lepas tu kamu jangan salahkan Shima pula kalau kamu tak dapat. Okay, harga sebenarnya RM65 after discount lagi. Kalau sebelum diskaun harganya, kalau sebelum diskaun harganya 100. Okay, tapi sekarang dorang tengah buat sale, so kamu cepat-cepatlah pergi beli. Shima akan letak
link dekat description bawah. And supaya senang kalau kamu mau beli, kamu tekan chat link di bawah tu, okay? And then jom kita start kita punya story. Okay, itu saja kita punya unboxing dengan preview kali ni. And then Shima nak teruskan dengan kita punya cerita. Kali ni Shima nak cerita pasal filem-filem yang diadaptasi daripada kisah benar. Mungkin kamu sudah tahu lah macam The Conjuring, The Annabelle. Itu semua filem berdasarkan kisah benar. Tapi Shima mau share yang lain yang mungkin kamu sudah tahu atau kamu tak tahu. Okay. So yang pertama ialah Open Water. Open Water ni filemnya mengisahkan tentang sepasang suami isteri. Dorang ni pergi bercuti lah konon. Dorang bercuti, lepas tu aktiviti dorang pergi menyelam. So, okay, dia join lah group untuk pergi penyelam tu kan. Dia join group. Tapi, masa dorang buat aktiviti menyelam tu, sepasang suami isteri ni, dia terpisah dengan kumpulan penyelam yang lain. So, dorang dalam tak sedar, dorang bergerak sendiri. So, bila dorang sampai di permukaan air, dorang cari kapal yang bawa dorang pergi tengah laut tu. Kapal tu sudah jalan, sudah tinggalkan dorang. So, tinggallah sepasang suami isteri ni di tengah laut. Dorang terdedah dengan hidupan di laut. Tengok macam mana dorang survive. Itu dia punya filem lah. Tapi kalau kisah benarnya iaitu sepasang suami isteri, Tom dengan si Eileen Lonirjan, kalau tak silap namanya, begitu kan sebut. Dan kalau kisah benarnya, okay, sepasang suami isteri ni yang betul dorang pergi menyelam, lepas tu dorang terpisah dan dorang ditinggalkan oleh kumpulan penyelam yang lain tu. So kisah benarnya dorang punya mayat memang tak pernah dijumpa lah. Cuma peralatan menyelam dorang dijumpa beberapa meter daripada tempat dorang ditinggalkan. And then akhirnya pun syarikat tu pun ditutup dan didenda sebab menyebabkan sepasang suami isteri ni meninggal. Sebab masa dorang buat aktiviti pencarian tu, okay, dorang ada cari macam kalau kapal terbang kotak hitam kan. Kalau di laut tu sudah alat komunikasi. Dorang jumpa ada satu nota yang cakap suami isteri ni minta tolong sebelum dorang mati sebab dorang ditinggalkan betul-betul tengah laut. And then disebabkan tu syarikat tu ditutup, didenda, lepas tu peraturan makin diketatkan. So macam best jugalah movie ni. Kamu tengoklah kalau kamu ada masa. Okay, filem yang kedua iaitu Amityville Horror 1979. Okay, Amityville Horror ni mengisahkan tentang keluarga Lutz yang pindah ke rumah baru di Amityville, New York. Tapi dorang alami bermacam-macam gangguan lah dalam rumah tu. Bila dorang dapatkan bantuan luar apa semua, rupa-rupanya rumah tu ialah bekas pemilik kepada seorang lelaki yang bernama Robert Digo. Robert Digo ni lelaki yang membunuh semua ahli keluarganya menggunakan kapak. Okay, so itu jalan ceritanya. Yang ini pun berdasarkan kisah benar. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu tengok filem ni. Sebab Shima pun tengok filem ni. Tapi kisah ni memang betul. Kisah ni daripada Ed dan Lorraine Warren. Kalau kamu mau tahu, dorang ni ialah detektif paranormal lah. Kalau Melayu kita ni macam ustaz-ustaz lagi tu. Dorang selalu menyelesaikan masalah mistik-mistik. Okay, so filem kita yang ketiga iaitu The Haunting in Connecticut 2009. Pun juga kisah benar daripada Ed dengan si Lorraine Warren ni, yang mengisahkan tentang ibu dengan anaknya yang mempunyai penyakit kanser. Lepas tu dorang pindah pergi rumah baru. Tapi dorang tak selidik dulu rumah tu. Dorang pindah situ sebab dekat dengan hospital. So kalau dorang ada sakit apa-apa, dorang senang mau pergi hospital kan. Tapi lain pula jadinya bila dorang alami gangguan-gangguan yang tak masuk di akal. Okay, rumah tu terletak di Connecticut. Pelik juga dia punya nama tu. Okay, rumah tu terletak di Connecticut. Rupa-rupanya bila dorang selidik, rumah tu selalu dijadikan tempat ritual yang berhubungan dengan mayat. Sebab itulah dorang selalu mendapat banyak gangguan bila dorang time di rumah tu. Okay, so yang keempat iaitu The Ranch 1974, yang mengisahkan tentang seorang lelaki yang sangat mencintai ibunya iaitu Ed Gein. Dia sayang betul ibunya, tapi bila saat ibunya meninggal dunia, dia ndak kuburkan ibunya dengan cara baik sebab dia terlampau sayang.
Lepas tu dia layan ibunya baguslah macam yang time hidup. Dia bagi makan, dia bagi baju baru, dia buat semua tu lah yang macam tak normal. Ini memang betul berdasarkan kisah benar. Okay, kamu boleh pergi tengok. And then kita teruskan untuk yang filem yang terakhir, iaitu The Texas Chainsaw Massacre. Betulkah juga tersebutnya? Okey, ini pun mengisahkan dia punya wataknya nama tu Ed Gein, mengisahkan tentang Ed Gein ni. Dia hidup dalam suasana yang teruklah macam broken family. Okey, bapaknya kaki botol, dia ada seorang adik nama Henry. Bapaknya ni kaki botol, okey. Dia sudahlah kaki botol, dia selalu pukul adiknya lagi si Henry tu. Lepas tu mamaknya ni dia macam mamaknya ni kuat agama, taat kepada Tuhan. Mamanya ni memang berpegang teguh lah pada agamanya. Tapi dia selalu jugalah ajar si Ed Gein ni dengan si Henry tu pasal agama, pasal supaya taat kepada Tuhan dia orang kan. Dia selalu nasihat juga. Tapi yang peliknya mamaknya ni dia ndak mau anak-anaknya bercinta. Dia juga bagi tahu anaknya si Ed Gein dengan si Henry ni supaya ndak payah percaya perempuan. Shima pun tak pasti kenapa dia ajar anaknya begitu. And then anaknya ni pun dari kecil sampai besar pula dorang dibagi tahu begitu. And then ibu bapa si Ed Gein dengan si Henry ni dia tak bagi dorang berkawan. Kalau dorang ditahu berkawan memang dorang kena hukum lah. Apalagi dorang bercinta dengan perempuan, memang tak dibagilah bah, dimarah oleh ibu bapa dorang. Pada tahun 1940 bapaknya meninggal. And then adiknya pula meninggal selang 4 tahun sebab dia terperangkap dalam sebuah kebakaran. And then mamaknya pula meninggal masa tu pada tahun 1945, beza 5 tahun dengan bapaknya. Hiduplah si Ed Gein ni satu orang. Bila dia hidup satu orang ni dia tekanan, dia macam mental lah. Sudahlah dia dari kecil sampai besar tak dibagi berkawan. Memang dorang ada family dorang je. Tiba-tiba dorang semua meninggal. So Ed Gein ni rasa kesepian. Dia start asingkan dirinya. Dia di bilik saja. Lepas tu dia ambil kerja 9 lah. And then pada dia diam-diam tu dia mulalah belajar pasal kanibalisme. And then dia mulalah mencari mencari mangsanya. Tapi apa yang uniknya si Ed Gein ni, dia punya mayat tu dia bukan setakat makan lah maksudku. Dia buat kulit manusia, tengkorak, tali pinggang yang dia ada tu semua daripada buah dada manusia. Kamu bayangkan macam mana kamu boleh pakai tali pinggang begitu daripada kulit manusia, ya Allah. Bukan tu saja ya, terdapat juga korset, legging, pakaian, topeng manusia. Semuanya berdasarkan daripada kulit-kulit manusia. Lepas tu pada akhirnya si Gein ni dihantar pergi hospital sakit jiwa atas jenayah berat dan dia pun meninggal pada tahun 1984. Okey, itulah susahnya kalau kita lahir dalam keluarga yang broken. Mesti pengakhirannya pun agak menyedihkan. So kita kena bersyukurlah kalau kita dapat family yang happening ke apa, kamu perlu bersyukur, okey. So tu je cerita Shima kali ni. And pastikan korang stay tune untuk next video. Okay. So apa lagi. Bye bye.